Bukan dah kata. Semua bukan dah. Bukan semua dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma inna rahmataka awsa'u min dhunubina faghfir lana warhamna ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada tanggal 3 Ramadan 1441. Kita amat-amat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang melanjutkan usia kita semua dalam kebaikan dan kita habiskan masa-masa kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sempena dengan bulan Ramadan dan di musim PKP yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Bagi saya rasa inilah peluang yang paling baik dalam kehidupan kita. Kita dibayar gaji, dibayar makan oleh kerajaan untuk kita terus berada di rumah kita sendiri. Kemudian kita berpuasa, kita salat tarawih bersama keluarga dan sebagainya. Ini merupakan satu rahmat yang teramat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Baiklah sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan belajar berkenaan dengan bagaimana orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha berkuasa ini, sebagaimana Dia telah memuliakan orang-orang yang beriman pada Allah, dibawa masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan dan dengan penuh sanjungan, sepenuh ketenangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala hinakan golongan yang kafir ini apabila mereka dibawa, diheret, diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala dalam suasana hina dan juga suasana yang penuh dengan kehinaan, suasana yang penuh dengan kedahsyatan dan sebagainya. Kalaulah kita terasa hati ada orang dihina oleh seseorang di atas dunia ini, maka di hari akhirat kelak kawan-kawan sekalian, di saat kita berada dalam suasana yang semuanya mengalami kedahsyatan, masing-masing tidak ada orang nak ambil tahu hal kita, tak ada orang nak cara pun kepada keadaan kita. Maka dalam ramai-ramai manusia ni, orang yang paling kuat dan paling hina sekali ialah golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita akan dapati di sana ada beberapa gambaran-gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran akan keadaan dan cara bagaimana orang-orang yang kafir ini, lagu mana puak-puak kafir ini dibawa, diheret, diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa yang saya tengok, di sana ada 7 cara Allah Subhanahu wa taala
heret puak-puak kafir ni daripada pada mahsyar untuk mereka pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau kita perhati keadaan kita di dunia ni, kalau sekiranya kita ni disambut dengan baik, dipersilakan dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya kita ni diheret oleh orang, disenjuh oleh orang, dihalau oleh orang, maka itu dengan cara yang hina. Demikianlah tuan-tuan semua apabila kita pergi ke alam akhirat kelak. Keadaan orang kafir diheret ke neraka Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang pertama mereka ni seperti yuhsyaruna ka qut'anil masyiyati jama'at. Mereka ini dihalau seperti dihalaunya binatang-binatang menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil daripada sini sana. Kalau kita lembu ke, boh kita hambak gitu. Kalau kambing ke, kalau ayam ke, berapa kita hambak dia, kita halau mereka ni, halau semua makhluk-makhluk ni untuk pergi satu tempat. Maka demikian jugalah Allah Subhanahu wa taala akan menghalau puak-puak kafir ini ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Akan dipersilakan, akan dihalau puak-puak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini ke neraka Allah dalam keadaan zumara, yakni keadaannya orang panggil keadaan berpuak-puak. Mereka dihalau ke neraka Allah berpuak-puak. Sebagaimana dimuliakan orang yang beriman, mereka dipersilakan ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuak-puak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Allah dipersilakan mereka ke syurga Allah. Orang yang kafir dihalau mereka ini ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wa qala ta'ala fi surati Fussilat ayat 19. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ingat molek pada hari di mana pada hari di mana dikumpulkan semua musuh-musuh Allah ke neraka Allah Subhanahu wa taala itu, fahum yuza'un, dalam keadaan mereka dikumpulkan, mereka itu dihimpunkan satu sama lain, kemudian dibawa seperti binatang-binatang untuk menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir mulia di dunia ni pun serupa dengan Firaun, serupa dengan Namrud, serupa dengan siapa dia. Asal kau orang kafir, seksa dia akan dikumpulkan sekali dan kemudian dia akan dihalau pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini golongan yang pertama, orang kafir diheret pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala seperti mana mereka dihalau, seperti mana haiwan-haiwan dan binatang-binatang dihalaukan. Cara yang kedua ialah mereka dikumpulkan, mereka dihimpunkan ke neraka Allah Ta'ala itu atas wajah-wajah mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa memperjalankan hambanya. Tuhan berkuasa buat jalan manusia ni guna kaki alik bawah, muka alik atas di dunia. Maka seksa pun serupalah Allah Ta'ala juga berkuasa letak muka manusia bawah, kaki manusia di atas, heret dengan muka ke bawah ni tuan-tuan, untuk mereka pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Furqan, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 34, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Allah Ta'ala kata, dan mereka alladzina yuhsyaruna, dan mereka yang dikumpulkan ala wujuhihim, atas muka-muka mereka. Ada orang di akhirat Allah Ta'ala letak muka duduk bawah, kakinya di atas. Muka di bawah, kakinya di atas. Jadi Tuhan buat macam mana ni? Tuhan kumpulkan mereka dalam keadaan lagu ni, ila jahannam, wagi mereka ni ke neraka jahannam. Kata Allah, ulaika syarrun makana. Mereka inilah sejahat-jahat. Itulah sejahat-jahat tempat kembali
dan sejahat-jahat laluan untuk mereka. Lalu ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah?" Ya Allah, ya Tuhan, ya Rasulullah, lagu manakah orang yang kafir ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas muka mereka pada hari kiamat? Nak jalan guana ya Allah dengan muka? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah, muttafaqun alaih, al-Bukhari wa Muslim. Nabi kata, tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa memperjalankan manusia di dunia ini menggunakan dua kaki, berkuasa juga untuk mengheret manusia pergi ke padang mahsyar, pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan wajahnya. Kalau dunia ni Tuhan boleh kita jalan kaki lik bawah, kepala lik atas, seksa kau Tuhan semua, Allah taala juga berkuasa untuk memperjalankan manusia dengan muka di bawah, kakinya di sebelah atas. Itulah azab siksanya, ya. Dengan keadaan yang amat menyakitkan, dengan wajah mereka di sebelah bawah. Dahlah begitu tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan puak ni pula dalam keadaan buta lagi, bisu lagi, tidak kecek, pekak lagi, tidak dengar. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Taala sebut ayatnya, surah Al-Isra 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah Subhanahu wa taala kata, wa nahsyuruhum, dan kami kumpulkan puak-puak kafir ni yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, ala wujuhihim, dengan muka duduk bawah, pada duduk alik atas. Dahlah begitu tuan-tuan semua, umyan, buta pula, wa bukman, bisu tak kecek, wa summan, pekak tak dengar, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam pada hari akhirat. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali hangus ni tuan-tuan semua, kami tambahkan lagi kepanasan api neraka tadi. Begitulah tuan-tuan semua keadaan orang kafir. Dua keadaan. Keadaan yang ketiga pula, pertama, mereka dihalau seperti dengan haiwan, seperti dengan binatang. Yang keduanya tuan-tuan semua, mereka dibawa jalan di hari akhirat kelak dengan muka duduk bawah, dengan kepala alik bawah, dan keadaan butanya, pekaknya, bisunya, kaki alik atas. Walaupun sahabat tidak percaya, tapi Nabi kata, sebagaimana Tuhan ni berkuasa, jalan atas dunia, kaki duduk bawah, kepala alik atas, sesok Tuhan berkuasa juga balik supaya kepala duduk bawah, kaki duduk sebelah atas. Heret lagi itulah mugikan neraka Tuhan. Padalah moga-mu ni dihina oleh Allah, mu lawan Tuhan masa mu hidup di alam dunia. Gambaran yang ketiga ialah orang kafir ni diheret ke neraka Allah Subhanahu wa taala sekali dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Orang kafir di dunia ni tuan-tuan, dia sembahkan Tuhan dia. Dia sembah batai kayu dia sembah tokong dia sembahlah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di tanah Arab di sana, orang yang pertama bawa jadi berhala ni, pergi ke tanah Mekah ni, tanah Mekah, tanah Madinah ni, pergi berhala puak Arab ni, satu orang nama dia Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni tuan-tuan, dia bertanggungjawab masuk berhala pergi ke tanah Arab ni pada masa tu. Jadi kita kena ingat, sesok Tuhan akan kumpulkan manusia ni sekali dengan hak dia sembah tadi. Dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Allah Subhanahu wa taala kata, uhsyurul ladzina zalamu, kumpulkanlah puak-puak yang zalim, yang berdosa tu dengan segala pasangan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan dengan segala apa yang mereka sembah di alam dunia selain daripada Allah. Kemudian heretlah mereka ini menuju ke sirat,
di mana di bawah sirat itu ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh heret puak-puak kafir ni sekali dengan apa yang mereka sembah, sekali dengan sahih-sahih dia. Dunia ni rajin pergi diketik sekali, orang ni pergi gereja sekali, sesok Tuhan kumpul setempat puak-puak ni, bawa heret mereka ni belakang pergi ke neraka Allah Ta'ala sebab muduk atas dunia dulu mengkafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara nombor 4 Tuhan heret buat kafir ke neraka Tuhan ni ialah mereka diheret dalam keadaan dipaksa, dihina, tidak dimuliakan langsung dan tidak dihormati langsung. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad." Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Muhammad, royak pada puak-puak kafir ni, bahawa mereka ini dikalahkan, mereka ini dikumpulkan di neraka Jahannam. Tuhan kumpul puak-puak ni, mu nak mu tak say mu kena pergi ke neraka Tuhan. Kita ni tuan-tuan hidup di bawah paksaan Allah Subhanahu wa taala. Dari alam roh kita dipaksa mari kepada alam rahim. Alam rahim 9 bulan dipaksa mari untuk pergi kepada alam dunia. Alam dunia duduk sedap-sedap dipaksa oleh Allah mati. Duduk alam kubur. Kita dipaksa lagi bangkit di akhirat. Bangkit seksa dipaksa lagi oleh Allah untuk menghadap dia di hari akhirat kelak. Nak tak nak kita dipaksa, kita diheret, kita diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kafir tadi diheret, dipaksa mereka ni menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Allah, sejahat-jahat tempat kembalinya mereka ni pada hari akhirat kelak. Nah, ni nombor 3. Nombor 4, cara yang kelima Allah Taala heret puak kafir pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala ni ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam telinga mereka ini dengan suara yang begitu kuat. Ya, Allah Taala penuhkan hati mereka ni tuan-tuan dengan perasaan yang begitu menakutkan. Tuhan letak sombak dalam telinga mereka, hati mereka amat takut. Apa tak takut tuan-tuan? Kita ni bila tengok api mesti kita takut. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila mereka melihat dari tempat yang jauh, dia dengar dah tuan-tuan semua, dengar suara api dan sebagainya. Kita takut. Tengok api kita lari, tengok ular kita lari. Tak nampak pun coronavirus, tapi kita lari pasal apa? Orang duk sebut corona ni amat berbahaya, siapa nak salam pun tak boleh, tak digalakkan bersalam. Ada orang kecek jalan suruh pakai topi muka, takut-takut orang bersih, bahaya. Itu pun kita sudah takut. Lagu mana tuan-tuan pergi ke hari akhirat kelak, depan kita ni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dia dengar api neraka Tuhan ni tuan-tuan semua dak. Dengar suara dia api, dengar suara api ada suara kada mau perhati. Oh, maruk menyala ni tuan-tuan, amat menakutkan kita semua ni. Maka timbullah dalam hati dia takut untuk menghadap Tuhan. Nak tak nak tempat yang paling kamu takut atas dunia tu, Allah Ta'ala heretmu daripada sana, wa mari pula sini, kemudian dipaksa masuk alam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Tu nombor 5. Cara nombor ni puak-puak kafir diheret pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala ni ialah bila dia sampai di neraka, dia tengok sendiri keadaan api neraka, dia menyesal yang tidak berkesudahan, dan dia berhasrat untuk dia balik semula ke alam dunia. Nak al-audah, nak balik semula ke alam dunia ini kawan-kawan sekalian. Tapi minta lagu mana nak balik pun tak boleh balik dah. Qauluhu ta'ala, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala kata, dan di saat kamu tengok bila mereka berdiri di hadapan neraka Allah Ta'ala, faqalu, lalu mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya kami, Allah comelnya kami dikembalikan semula ke alam dunia, dan kami tak sel lawan Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang beriman dah, dia minta ya laitana. Dia dalam bahasa Arab ni tuan-tuan,
Laita ni menggunakan bahasa laita ni untuk satu harapan yang tidak akan perolehi. Kita berharap satu benda tu tentu kita tak boleh. Macam zaman dulu ada satu orang dia gawe, dia nak cerita perkataan laita ni. Dia gawe-gawe dia pun jalan dalam kapur, dia tengok ada satu orang sedang menyusukan anak. Dia pun tengok. Gapo dia kata? Kata hak laki pada hak puan. Dia kata, ya laitani kuntu sabiyan murdi'ah. Allah dia kata, alangkah baiknya kalau aku ini jadi sabiyan murdi'ah, jadi budak yang isak susu tadi, isak pek tadi. Sebagaimana impian orang tua untuk jadi budak isak pek gawe dia, itu tidak akan terjadi. Demikian jugalah nak balik ke alam dunia ni tuan-tuan, tidak akan terjadi. Mana-mana tuan-tuan baca Quran yang ada perkataan laita, itu menunjuk kepada harapan yang tidak akan terjadi. Itu laita. Berbeza dengan la'alla litaraji. InsyaAllah dia ada harapan untuk terjadi. La'allakum tuflihun. Kalau mu puasa molek, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu ni berjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga sini. Puak-puak kafir kata apa? Ya laitana faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dia berkata, Allah, alangkah baiknya kalau kami ni boleh klik semula ke alam dunia ini dan kami tidak akan lawan lagi Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami semua jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan semua, orang kafir lagu ni, mereka tidak akan dapat peluang untuk lari daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak lari tak leh tuan-tuan semua. Qauluhu ta'ala, wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار. Di saat puak-puak kafir melihat akan api neraka Allah, fadhannu annahum muwaqi'uha, mereka yakin mereka akan jatuh dalam lubang neraka tadi. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak ada luang untuk mereka lari daripada neraka Allah. Wajib mu ni puak-puak kafir akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan cara terakhir Tuhan heret puak kafir ke neraka Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara yang ketujuh, yudfa'ul mujrimuna bikulli dhullin ilan nar wa bi'sal masir. Ditolak semua puak-puak ni pergi ke neraka Tuhan. Itulah sejahat-jahat tempat kembali. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Maka masuklah kamu semua dalam api neraka Jahannam. Masuk pula bukan sehari, masuk pula kekal buat selama-lamanya. Jahannam khalidina fiha, kekalah mereka tu dalam neraka buat selama-lamanya. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Itulah dia sejahat-jahat tempat kembali pada hari akhirat kelak. Ingat baik, jagalah akidah kita pada Allah supaya akidah kita ni tuan-tuan semua tidak akan rosak. Terjaga oleh akidah kita. Sebab itulah kita kena jaga beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama dalam semaya kita. Selepas kita baca at-tahiyah, baca tasyahud, fil alamin innaka hamidum majid. Apa kita baca tuan-tuan? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang sentiasa membolak-balikkan hati manusia, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku ya Allah di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan taat kepada segala titah perintahmu ya Allah. Kita minta Tuhan teguhkan kita di atas agama ni
Siapalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi tuan-tuan semua, kita duduk di bulan Ramadan yang mulia ini, kita kena pakak doa ke Tuhan pagi, petang, siang, malam, biar teguhkan iman kita ni pada Allah Azza wa Jalla. Kita bangun malam, kita setiap hari kita baca Quran, kita berzikir dan sebagainya. Maka tuan-tuan dikasih sekalian, kita kena pakak molek dalam hidup kita ni, kita kena buat benda-benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu 7 cara bagaimana Allah Subhanahu wa Taala bagi peluang kepada kita semua untuk kita ni tuan-tuan tengok keadaan puak-puak kafir. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa Taala ni tidak seret kita demikian dengan cara kita jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Taala. Sahabat-sahabatku dikasihkan, itu 7 cara ya. Saya nak sambung sikit, nak masuk tajuk baru. Tajuk baru kita esok insya-Allah as-sirat. As-sirat maknanya titian siratal mustaqim. Oleh kerana masa ni masih ada lagi lebih kurang 45 minit masa saya nak sambung sikit berkenaan dengan kehidupan seharian kita lah ni dalam masa 5 minit. Tuan-tuan dikasih semua, inilah bila kita tengok kepada keadaan coronavirus yang melanda negara. Kita tengok pada hari ini, inilah peluang yang paling baik untuk kita guna. Kesempatan hidup kita ni kita guna, kita nak baiki diri kita. Biar jadi insan yang baik. Kita nak cari jalan peluang yang terbaik untuk buat kebajikan dengan mendidik anak-anak kita, cucu kita, biar jadi anak cucu yang baik. Amba pagi ni solat subuh dengan anak-anak amba. Sebelum kita nak solat, saya nak sebut sikit tuan-tuan sekalian. Sebelum kita nak solat tadi, kita bagi tazkirah pada anak-anak sikit. Sebab lepas solat untuk tuan-tuan sekalian. Amba kata anak-anak sekalian, dalam hidup kita ni, benda yang paling mahal ialah anak-anak. Walid ni, walid ada anak-anak. Anak-anak walid 5 orang ni, anak-anak walid lah yang akan mensejahterakan kehidupan walid di hari akhirat. Anak-anak ni tuan-tuan, aset akhirat, bukannya aset dunia saja. Tuan-tuan, orang sepuluh tuan-tuan ni, ada pitih dah, ada pecing dah. Kalau anak-anak tuan-tuan tak cara, tuan-tuan nak makan boleh ke tak? Mesti boleh. Kalau tak ada orang nak cara atas dunia tuan-tuan semua, tak apa. Kerajaan kita buat satu kementerian lah. Di peringkat negara ada Kementerian Kebajikan Masyarakat dah. Di peringkat negeri ada Esko Kebajikan Masyarakat. Kerja dia apa dia? Kerja dia tuan-tuan semua untuk cara kepada kita. Tak ada rumah nak duduk, tak ada apa satu lagi. Jadi gelandangan di bawah retak kita boleh duduk. Kalau tak ada rumah juga, ada rumah kebajikan masyarakat, RSK, rumah seri kenangan, ada untuk duduk. Ini dunia tuan-tuan semua, ada orang cara kita. Tetapi tuan-tuan pergi di akhirat, tak ada orang nak cara kau tuan-tuan. Tuan-tuan mati ya, tak ada orang nak cara kau tuan-tuan semua. Kecuali anak-anak yang saleh. Orang lain nak doa kau tuan-tuan, berapa hari nak doa ke demo? Tok Lebar, 7 hari dia doa ke demo. Tok Lebar ni tuan-tuan, dia doa demo 7 hari ya. Hari pertama mati dia doa, hari kedua dia doa, hari ketiga dia doa ramai sikit muka nasi. Hari keempat kurang, hari kelima kurang kena, 7 pula doa. Habis 7 hari dia lupa demo lupa kita. Habis lecin dah. Kehidupan dia teruskan. Bini demo lupa demo mati. Jumpa orang lain, gak dia nikah pula dengan orang lain tu, tak kena payah nak duduk sorang atas dunia. Bini demo bila siapa habis masa edah 4 bulan 10 hari, dia nikah pula dengan orang lain. Tuan-tuan, amo jumpa orang tina, dia nak nikah, tunggu habis edah ya. Dalam masa edah dengan tok lelaki, dia ngorak dah dengan orang lain. Kita jumpa kes kita. Habis edah hari ni, esok dia nikah dengan orang lain. Makna bini demo, pecah demo, boleh kau bini demo. Lepas tu dia nikah orang lain. Sah nak doa demo, tinggal dah demo tu. Kemudian gapo hak boleh ke demo? Ni soalan kawannya. Lepas itulah musim-musim ni, tuan-tuan kalau didik anak tuan-tuan ni, sebulan free duduk dengan anak-anak ni, royak molek. Kalau abah mati, ni benda kena buat budak-budak. Budak-budak pun kena buat gini. Kalau abah mati, anak-anak kena buat lagu ni. Pertama, doa banyak pada Tuhan untuk abah ni. Tulis dengan tinta emas. Adik kakak tulis dengan tinta emas. Tulis biar anak-anak baca. Rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku.
Minta dengan anak-anak kita biar doa banyak ke Tuhan untuk kita hak sudah mati. Hani tua-tua hak mahal sekali. Ajar anak demo tu royak tazkirah. Sepanjang hayat tak pernah royak tazkirah ke anak-anak. Ni kita tua dah. Nak mati dah kita ni tua-tua. Royak ke anak-anak kita tazkirah sikit bab hukum hakik agama ni. Royak awal kalau ayah mati, ayah tak save pitihmu, ayah tak beli dah bawah tu. Kad kredit mu ada 14 pun ayah tak save dah. Ayah naknya mu doakan ayah je. Lepas tu mu pesan pula kepada anak-mu tu, anak-anak semua, cucu ayah ni biar doa ratak ke ayah. Ani kita nak sejahtera di akhirat ni adik kakak. Kena minta dengan anak-anak kita tu, kena royak. Tapi kena ajarlah anak-anak kita agama. Demo tak ajar agama, anak demo nak main mu terawih bocun ni, aku terawih bocun ni. Setengah anak tu terawih ke tak tahu. Kita jadi ayah ni, autoriti kita kena ada. Kekuatan kita ni kena ada. Nak didik anak kita tu. Kalau masa demo hidup tuan-tuan semua, dia tak doa ke demo, tak semaya dengan demo, dia mati demo harap demo nak tinggal kebajikan, nak harap dia buat kebajikan demo. Tak jadi tuan-tuan semua. Dia tak buat demo. Anak demo saya ke demo hak paling mahal sekali. Hak ni tuan-tuan. Wa waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kebajikan untuk kedua orang tua demo. Hak mahal sekali hak ni adik kakak. Pitih tak pergi mana dah. Dia tinggal duit, demo tinggal piti banyak-banyak. Anak demo, dia tahu agak pun demo. Nak agak anak buat masjid, Allah terdik kakak. Amo jumpa kisah dalam hidup amo, di pengalaman amo dengan kapur ni, ada jugalah sikit sebanyak. Satu orang tu, adik-beradik dia mati. Tapi tuan-tuan adik-beradik dia ni, hak tina ada piti. Cuma tak ada penerima saka. Pasal tu lelaki dia mati, dia pun tak ada anak. Tinggal pak beradik, hak jatuh. Bagilah duit. Apa kata tuan-tuan, sebelum nak bagi pitih ni tuan-tuan, belum nak bagi duit ni adik kakak, ambil dulu sebahagian, setuju puak demo ni, ambil 20% ke, buat masjid kau mula ni. Gapo dia jawab demo tahu. Dia kata, ustaz masa hidup dia buat dah berkali kewajikan. Demo nak agak orang lain buat kewajikan demo. Tak buat dah. Dia tak buat demo. Anak demo, ayah aku. Tuan-tuan, ada orang cerita kamu. Cina cerita kamu. Dia minta hutang dengan satu orang tu, keluarga si mati. Anak jawab, ayah aku berhutang bukan aku. Kalau mu nak hutang, pergi kubur dia cokoh. Ni yang meroyak sikap anak-anak. Lepas tu tuan-tuan kena ingat molek. Anak demo ni hasil akhirat. Rugi demo ada anak lama atau ajar dia dengan agama. Demo rugi. Kamu tengok orang mati ke anak. Kamu pergi solat jenazah satu orang manusia. Anak sebelah orang, jatuh belakang adik kakak. Hijau ni ke Tobik Universiti belakang. Cikgu ada, cikgi ada, semua jawatan yang ada dalam Malaysia ni, anak dia ada belakang sebelah orang ni. Soho-soho belakang. Dari segi kerja. Kamu pergi hari mati tu, kereta berduduk depan tangga. Ada Estima, ada Velfire, ada Camry, ada Mercedes, ada macam-macam. Siapa hantar rumah naik, nak mayat-mayat tegak, dia mari jumpa hamba. Dia kata, ustaz, ada orang situ seorang lah teman. Ustaz, kita nak wakilkan ustaz ni solat jenazah untuk ayah kita. Hamba kata, awak ada apa beradik? Sebelah beradik ustaz. Gini, awak pilih seorang di kalangan adik-beradik awak ni, jadi tu imam mayat-mayat. Hamba duduk belakang demo, hamba akan backup. Kalau sekiranya demo salah kawan, ganti jadi tu imam. Tak apa. Nah, dia mari jumpa hamba, sebelah tu pergi becek lah puak dia. Bice pun dia mari jumpa hamba. Gapo dia kata, ustaz, kami telah sepakat minta ustaz jadi TMA. Sebelah orang tuan-tuan nak jadi TMA, tak urut seorang rabuk anak. Pada doa warna demo. Demo nak tinggal rumah hak demo buat tu, nak pergi ke kubur tu tuan-tuan semua, nak ucap selamat tinggal. Goodbye. Ucap goodbye demo tu adik kakak. Dia tak boleh nak tolong supaya mayat demo duk terlebih tu dengan begitu mudah. Tuan-tuan, mayat-mayat ni kesipit paling mudah. Makan nasi lemuk, mudah mayat-mayat lagi. Akak takbir baca Al-Fatihah. Akak takbir selawat ke Nabi. Akak takbir doa keampunan. Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lepas tu akak takbir baca doa sikit lagi. Kita pun, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau jadi anak lagu mana? Dia mengajar guana anak demo. Tak boleh tu, demo lagu ni anak demo. Letih. Akhirat demo letih. Ingat melek tuan-tuan. Akhirat ni pergi tidak kembali. Bukan sekat lagu Mawi yang pergi tidak kembali. Tapi kena ingat, demo naik bil mayat tu pergi tidak kembali. Tapi apa yang kita ada untuk akhirat kita? Inilah musim dia. Tuan-tuan babel ke anak tuan-tuan. Royak nasihati mereka. Backing mereka. Kalau hak kecil lagi senang.
Hak kecil lagi senang. Wayak dia anak ni, kita ajak agama. Tidak salah biarkan anak kita belajar ilmu-ilmu keduniaan. Tetapi tuan-tuan semua, kita nak mereka ni tuan-tuan, dunia mereka ada, tapi Quran mereka dekat, semaya mereka jaga, Islamiknya kehidupan mereka. Inilah kita kehendaki dalam kehidupan kita beragama. Rasa banggalah demo setara mana. Kalau dah anak demo tak boleh nak doa ke demo, lepas demo tak ada, nahi, tak ada apa-apa tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan tak boleh nak minta anak tuan-tuan untuk menjadi insan yang baik, insan yang saleh, yang mendoakan kebajikan dan buat kebajikan untuk tuan-tuan semua. Selepas kematian tuan-tuan, kalau dia mau tak boleh tinggal anak-anak lagi ni, tuan-tuanlah orang yang paling rugi dalam masa hidup di atas dunia. Kita nak anak kita ni kaya dunia, kaya akhirat. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Kalau anak kita berjaya akhirat, dunia sederhana, walhamdulillah. Hatasnya anak kita ni tuan-tuan, papa di dunia, papa di akhirat. Inilah yang kita amat-amat takut. Sebab anak-anak sesok dia akan dakwa balik ayah dia. Kenapa? Sebab ayah dia tak cara ke dia sewaktu dia hidup di atas dunia dahulu. Jadi tuan-tuan semua, jadikanlah musim PKP, sempena corona ni tuan-tuan sekalian, untuk tuan-tuan berbincang dengan anak-anak demi masa depan tuan-tuan sekalian di hari akhirat kelak. Kita pesan pada anak kita ni supaya banyak berdoa untuk kita. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, pesanlah kepada anak-anak kita untuk banyak mereka ini berzikir kepada Allah Ta'ala. Biar dekat dengan Allah Ta'ala. Pesan dia, anak-anak, berzikirlah kamu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah banyak, Alhamdulillah banyak, La ilaha illallah banyak, Astaghfirullah banyak, selawat ke Nabi banyak. Doa berzikir ke Tuhan. Baca Quran dengan sebanyak-banyaknya tuan-tuan semua. Ini untuk kehidupan yang sejahtera bagi kita di alam akhirat. Yang mana benda ni amat-amat bermanfaat untuk kehidupan kita sekalian. Saya amat-amat suka tengok bila orang ni mendidik anak-anak dengan baik. Orang lain ni dia bangga dengan anak dia. Oh, anak kawan duduk sana, anak kawan duduk sini. Tuan-tuan semua, tidak salah berbangga dengan anak-anak. Tetapi jangan lupa kita berbangga dengan dunia, tapi kita kena berbangga tuan-tuan semua dengan anak kita di akhirat kelak. Kita nak ada anak kita esok, bila kita bangkit pada masyar, anak kita pakat mari jumpa kita. Pasal apa? Mereka ahli Al-Quran. Anak kita engineer tapi ahli Quran. Anak kita doktor tapi ahli Quran. Anak kita peguam tapi dia ni ahli Quran. Anak kita arkitek tapi dia ahli Quran. Anak kita pilot tapi dia ahli Quran. Anak kita astronaut, angkasawan negara, angkasawan pergi naik ke langit tapi dia ahli Al-Quran. Anak aku cikgu tapi ahli Al-Quran. Anak aku ada syarikat itu, syarikat ini, kaya milioner tapi dia ahli Al-Quran. Ini kita mahu kehidupan anak-anak kita. Bukan hanya kita berbangga anak-anak kita di dunia sahaja, tapi di akhirat kita bankruptcy. Pasal apa? Kita bankrupt, anak-anak kita bankrupt. Tuan-tuan semua, kita nak kita, bini kita, anak-anak kita ni, kita nak apa dia? Kita nak supaya kita kumpul atas sebuah rumah di dunia, dan di akhirat tuan-tuan semua kita berkumpul kembali di syurga Allah Ta'ala. Kita bimbang hari mati kita negak pakat siung kita. Lepas siung kita negak berpisahnya kita di dunia, bertemunya tiada di akhirat. Hari kita bimbang. Berpisah di dunia, siung-siung berpisah di dunia, bertemu di akhiratnya tiada. Tak jumpa di akhirat. Moga ayah duduk lain, anak duduk lain. Pasal apa tuan-tuan semua? Sebab ayah duduk neraka kadang-kadang, anak jeruh boleh syurga. Ayah tak jeruh, ayah masuk neraka. Lagu mana kehidupan? Kamu tengok setengah-setengah orang mati kan. Amerusi tengok, Masya Allah lah, tengok kalau kita kenal rekod-rekod mereka ni kat tuan-tuan, kita suruh rusing sangat kehidupan mereka. Kata Allah kata dalam hidup kita ni, di bulan Ramadan yang mulia ni, tuan-tuan, buatlah apa-apa kebajikan, berzikir banyak. Nasihati anak-anak tuan-tuan dengan penuh kasih sayang, supaya anak-anak tuan-tuan ni dan juga anak saya ni menjadi insan yang baik, yang menjadi aset yang paling berguna untuk hari akhirat kita di suatu ketika nanti, insya-Allah. Ingat tuan-tuan, kematian tak tersalah hari bulan dengan kita. Siapa tanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Apabila tibanya saat ajal kita ni tuan-tuan semua, cepat barang sedetik pun tidak, lewat barang sedetik pun tidak. Siapa saat ketikanya dia akan mari, dan kita semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baju hamba hak comel ni pun kita akan dibuai oleh orang. Jubah hamba dibuai oleh orang, piuh hamba dibuai oleh orang. Kemudian kita akan dimandikan, dikafankan, letak dalam kubur tuan-tuan semua. Kalau kubur musim ni lagi sedih, tak ada orang ramai pergi kubur.
Nagi kubur ramai, tak boleh kubur ramai-ramai. Solat jenazah 3-40 orang, kemudian tua-tua semua, kita semua pergilah ke akhirat. Tapi apa yang kita bawa? Soalan abangnya ialah pergi ke akhirat, tapi apa yang kita bawa? Inilah kita kena fikirkan bersama sempena dengan kita berada dalam keadaan yang sedemikian ini. Insya-Allah taala, tuan-tuan semua, esok kita sambung lagi kuliah kita di bawah tajuk As-Sirat, yakni titian Siratal Mustaqim, yang akan kita meniti pada hari akhirat kelak. Kita akan bincang pada pagi besok ialah apa dia sirat? Bagaimana sifatnya sirat? Di manakah letaknya sirat? Adakah orang-orang kafir akan meniti di atas titian sirat? Lagu mana dengan puak-puak munafik dan juga meniti titian Siratal Mustaqim? Sirat ni gelap ke cerah, tuan-tuan yang dikasihi semua? Orang mukmin meniti sirat ni, keadaannya macam mana? Lagu apakah doa yang berlaku di atas sirat itu? Bagaimana keadaan manusia bila meniti titian Siratal Mustaqim? Ni semua insya-Allah kita akan bincang dalam kuliah subuh kita pada pagi besok. Jadi hari ini kita baca keadaan puak-puak kafir diseret ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala pada dalam 7 keadaan seperti yang saya sebutkan tadi, dan di akhir kuliah saya 10 minit saya pesan ke tuan-tuan semua, rakyat ke tuan-tuan semua berkenaan dengan kita dan juga anak-anak kita. Rebutkanlah peluang di saat kita berada bersama keluarga PKP ini untuk kita mendidik, membentuk, berpesan pada anak-anak kita semua. Biarlah tuan-tuan semua dapat manfaat daripada kewujudan anak-anak kita di alam dunia ini untuk akhirat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan didikkan kita ni, kita akan dapat saham untuk akhirat kita nanti biiznillah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وارحمنا ووالدنا ووالدي والدينا والناس أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bertemu lagi pada pagi besok insya-Allah.